Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada panel juri, peserta konvensyen, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kami dari kumpulan Gen Y Jengka yang terdiri daripada Puan Najian, Puan Nurul Nabila dan Cik Syamina akan membentangkan kajian tindakan kami yang bertajuk meningkatkan penguasaan hukum kicaf menggunakan kaedah laman kesawang Volstead dalam kalangan pelajar J1 P18. Sebagai pendahuluannya, kami telah memilih hukum kicaf kerana hukum kicaf ini merupakan subtopik wajib bagi cabang kejuruteraan elektrik dan elektronik bagi kursus asas kejuruteraan bagi semester 2. Selain itu, hukum kicaf ini juga merupakan asas kepada penentuan arus dalam sesuatu litar elektrik. Kami telah memilih laman sesawang Volstead kerana laman ini membolehkan pelajar untuk mengolah litar dengan cara yang lebih interaktif. Kajian tindakan ini juga berdasarkan model kajian tindakan Lewin yang mana merangkumi 4 langkah iaitu merancang, bertindak, memerhati dan merefleks. Seterusnya adalah refleksi PDP lalu. Setelah kami menyemak jawapan tutorial pelajar, kami berasa sangat kecewa dan terkilat dengan hasil yang diberikan. Kami juga telah mereflek kepada cara pengajaran kami dan kami sedar kami sendiri mengalami kesukaran dalam mengilustrasi arah pergerakan arus di dalam litar. Pelbagai persoalan timbul di dalam fikiran kami. Bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut? Apakah kaedah pengajaran yang sesuai yang membolehkan pelajar untuk menggambarkan arah pergerakan arus di samping membuatkan pelajar lebih faham akan konsep hukum kicaf? Kami telah memberi satu set soalan kepada pelajar di mana kami dapati pelajar hanya berjaya menjawab 30% sahaja daripada keseluruhan soalan yang diberikan. Hal ini kerana pelajar tidak dapat membayangkan pergerakan arus di dalam litar dan sekaligus pelajar tidak dapat menghasilkan persamaan hukum kicaf. Selain itu, kami perhatikan pelajar kerap menggunakan peranti telefon bimbit tanpa mengira di dalam waktu PDP atau di luar waktu PDP. Bagi fokus kajian pula, kami telah memilih konsep penentuan arus menggunakan hukum kicaf. Bagi menyelesaikan soalan yang berkaitan dengan hukum kicaf, pelajar perlu mengenal pasti nod, cabang dan gelong. Kajian tindakan kami kali ini berfokus tentang penggunaan laman sesawang Volstead. Laman sesawang Volstead merupakan simulator litar elektrik yang membolehkan pelajar untuk mengolah litar dengan cara yang lebih interaktif. Melalui laman sesawang Volstead, pelajar dapat melihat arah pergerakan arus dan juga dapat menentukan arah pusingan gelong. Hal ini membantu pelajar kerana dua perkara tersebut merupakan asas kepada pemahaman konsep hukum kicaf. Ini merupakan video demonstrasi penggunaan laman sesawang Volstead. Di dalam video ini, kita membina litar berdasarkan soalan yang diberikan di sebelah sini. Sebagaimana kita lihat, pelajar dapat mengolah litar sebagaimana yang dikehendaki oleh soalan. Setelah litar lengkap, kita dapat melihat arah pergerakan arus dan juga menentukan arah pusingan gelong. Di dalam litar ini, arah pergerakan arus diwakili dengan biji-biji kuning, manakala arah pergerakan gelong kita dapat tafsir untuk gelong yang pertama adalah mengikut arah pusingan jam, manakala untuk gelong yang kedua mengikut arah pusingan lawan jam. Setelah pelajar mengetahui dua arah tersebut, pelajar dapat memindahkan maklumat ke dalam soalan yang diberikan. Setelah pelajar dapat menentukan arah pergerakan arus dan arah pergerakan gelong, pelajar dapat mengeluarkan persamaan hukum kicaf dan seterusnya menyelesaikan persamaan tersebut menggunakan kaedah persamaan serentak. Ini merupakan video demonstrasi penyelesaian bagi soalan yang berkaitan dengan hukum kicaf. Setelah pelajar mendapat jawapan akhir, pelajar dapat menyemak jawapan ini dengan menggunakan laman sesawang Volstead. Kita dapat melihat nilai bagi arus dan susuk voltan bagi setiap komponen di dalam litar. Objektif kajian kami terbahagi kepada objektif umum dan objektif khusus. Objektif umum kajian kami adalah untuk meningkatkan penguasaan konsep hukum kicaf menggunakan kaedah laman sesawang Volstead. Selain itu, kami telah menetapkan dua objektif khusus iaitu untuk meningkatkan 50% prestasi dalam ujian pasca dan meningkatkan 50% pencapaian pelajar dalam kursus asas kejuruteraan dalam Final Touch 2PSPM2. Kami telah menjalankan kajian ke atas 6 orang pelajar J1P18 yang mempunyai kepelbagaian dalam jantina, bangsa dan latar belakang. Mereka dipilih berdasarkan pencapaian dalam ujian PRA. Bagi pengumpulan data awal, kami telah menjalankan ujian PRA, soal selidik dan sesi temubuat. Kami menjalankan ujian PRA dengan melibatkan soalan-soalan yang menjurus kepada penguraian arus elektrik menggunakan hukum arus kicaf dan hukum voltan kicaf. Seterusnya, kumpulan sasaran ini diberikan borang soal selidik untuk mengenal pasti kesukaran yang dihadapi pelajar dalam mempelajari topik ini dari segi pembelajaran,
situasi dan kaedah pembelajaran. Satu set transkrip soalan temu bual digunakan bagi mengenal pasti secara spesifik masalah yang dihadapi pelajar dalam subtopik hukum kecoh. Melalui pengumpulan data awal, kami dapati kumpulan sasaran kami hanya menjaya menjawab 30% sahaja dari keseluruhan soalan yang diberikan. Pelajar tidak dapat mengeluarkan persamaan hukum arus kecoh dan hukum voltan kecoh. Pelajar keliru dengan penggunaan antara konsep hukum Ohms dan hukum kecoh. Jika dilihat pada data ini adalah data peratus pencapaian pelajar bagi ujian pra. Mengikut data ini, yang tertinggi, pelajar yang tertinggi tidak dapat markah melebihi 40% pun. Seterusnya, kami telah menjalankan soal selidik dan daripada soalan-soal selidik, kami dapat mengenal pasti bahawa pelajar meminati kursus asas kejuruteraan, tapi mereka tidak mengetahui apa itu hukum kecoh, dan ini telah menyebabkan mereka mengalami kesukaran dalam memahami konsep ini. Ini adalah data yang menunjukkan bahawa pelajar meminati kursus asas kejuruteraan, tetapi mereka tidak begitu mengenali tentang konsep hukum kecoh law. Bagi membantu pelajar memahami konsep kecoh law, kami telah menjalankan 4 langkah utama dalam kajian tindakan kami. Tindakan kami bermula dengan kami mendedahkan pelajar dengan cara penggunaan laman sesama Polstat supaya pelajar dapat membiasakan diri tentang cara-cara penggunaan laman sesama Polstat. Kemudian, kami melatih pelajar menjawab soalan dengan menggunakan bantuan laman sesama Polstat. Setelah pelajar menunjukkan kemahiran dalam menggunakan laman sesama Polstat, kami telah meminta pelajar untuk menjawab soalan tutorial dengan bantuan laman sesama Polstat. Kemudian, untuk melihat keberkesanan penggunaan laman sesama Polstat dalam membantu pelajar mahir dalam hukum kecoh, kami telah meminta pelajar menjawab soalan tanpa menggunakan laman sesama Polstat. Berdasarkan data ini, semua pelajar menunjukkan peningkatan lebih daripada 50% pada ujian pasca berbanding ujian pra. Graf ini pula jelas menunjukkan peningkatan pelajar pada ujian Final Touch PSPM2 sebanyak 50% berbanding pencapaian pada ujian pra. Final Touch PSPM2 ini merupakan soalan ulang kaji yang diberikan kepada pelajar di minggu ulang kaji. Graf ini jelas menunjukkan perbandingan pencapaian kumpulan sasaran secara keseluruhan. Hasil pencapaian kumpulan sasaran ujian pengesanan yang dilaksanakan menunjukkan semua pelajar sasaran mampu menentukan arus menggunakan hukum kecoh, dan peningkatan yang ditunjukkan di dalam graf ini adalah bukti kepada adanya peningkatan kepada kefahaman mereka terhadap penggunaan hukum kecoh ini. Hasil daripada kajian, kami dapati bahawa terdapat peningkatan pencapaian pelajar terhadap penguasaan hukum kecoh dalam menentukan arus selaras dengan objektif kami. Hasil daripada penggunaan kaedah Polstat ini menunjukkan penggunaan kaedah pembelajaran digital seperti laman sesawang Polstat untuk mempelbagaikan pedagogi pembelajaran dan pengajaran justru meningkatkan minat pelajar dalam kelas adalah berkesan. Kaedah ini sangat digalakkan untuk dilaksanakan sebagai satu kaedah yang dapat menyokong konsep pembelajaran OBE dalam kalangan pensyarah. Kepelbagaian dalam teknik mengajar ini juga mendedahkan para pendidik tentang medium pembelajaran interaktif yang berterusan. Pendekatan pembelajaran digital menunjukkan komitmen pelajar berbanding pendekatan tradisional yang berorientasikan pensyarah. Medium pembelajaran digital yang interaktif seperti ini perlu kerjasama dan kreativiti para pendidik dalam menggariskan kaedah ini sebagai satu alat bantu mengajar yang dapat digunakan untuk memudahkan pendidikan di dalam kelas. Pendekatan pembelajaran digital seperti penggunaan laman Polstat ini sebenarnya memberikan banyak kelebihan kepada pelajar, kepada pensyarah. Seterusnya, ini sebenarnya merupakan satu kesan yang positif dalam prestasi keseluruhan PDP. Secara kesimpulannya, laman sesawang Polstat sebagai satu kaedah pembelajaran digital membantu meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran. Adalah diharapkan melalui kajian ini, kualiti dan keberkesanan kaedah pembelajaran digital seperti laman sesawang Polstat ini dapat diguna pakai sesuai dengan sesi pembelajaran setiap kursus untuk meningkatkan kualiti pengajaran pensyarah dan menghasilkan pelajar yang cemerlang serta memacu matrikulasi ke arah kualiti pendidikan yang bertaraf global. Ini sahaja daripada kami daripada Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang. Terima kasih.